Dum 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 durum durum dum dum durum durum dum dum durum durum. Dum 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 durum durum dum dum durum durum dum dum durum durum. Dum 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 durum durum dum dum durum durum dum dum durum durum. Dum 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 durum durum dum dum durum durum dum dum durum durum. Terkidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada 4 orang ni yang datang ke kelas pertama Ustaz. Bagus. Baik, sebelum itu Ustaz kan perkenalkan nama Ustaz dulu. Ustaz Ammar. Jadinya tujuan Ustaz untuk mengadakan kelas ini ialah untuk berkongsi ilmu agama Islam kepada belia-belia kita ni. Jadinya sekiranya kalau kamu ada pertanyaan ataupun soalan, jangan malu, jangan segan, angkat saja tangan. Okey? Baik, sebelum itu kita ni berkenalanlah dulu. Kita ni start dengan Anik, laki-laki ni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalunya Ustaz, kalau saya memperkenalkan diri, saya selalu melafazkan sebuah pantun Ustaz. Jadi izinkan saya melafazkan sebuah pantun. Bunyi pantunnya macam itu Ustaz. Ainul Mardiah cantik berseri, cantik dari luar hingga ke hati. Nama saya Muazzam Syukri atau lebih dikenali sebagai pencinta sejati. Jangan mihir, jangan bergali. Jangan perasan kalau mau macam kuali. Bah, jangan berpantun-pantun. Straight to the point saja. Nama kah, tempat tinggal kah? Di mana aku tinggal tidak penting. Yang penting, kau sudah tinggal di hatiku saat pertama kali aku melihatmu. Bah, sudah tah. Duduk tah Muazzam. Penyair rupanya Muazzam ni. Macam An-Nuaiman Ibnu Amru. Tapi bertempatlah saja. Okey, nak apa Pak? Kita ni teruskan dengan bini-bini itu. Assalamualaikum. Namaku Izian Husni. Boleh panggil Izian. Oh, Isyon. Tahu ke tu peritinya? Cantik kan? Nah, tahu ke tu? Sudah tak handsome, pintar lagi. Bukan artinya perhiasan kah? Makna tu kurang tepat lah. Artinya perhiasan. Perhiasan. Tahu ke benarnya Ustaz? Ganya amalan tu banyak. Serabut. Ya 3 punya salah sabut. Mbah, kalau Indah teruslah perkenalkan diri. Bagus sudah tu. Confident. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kan berceramah tu je sewangan ni. Sebelum bermula, baik terdampaikan dulu tasbihannya. Tangan-tangan, bah. Allah. Handsome, pintar, alim, package. Ria, takabur, ujub, sum'ah, package. Nama hamba Adi Sep. Ustaz sama kamu boleh panggil aku Sep saja. Bukan pelangkan ambung Ustaz. Ilmu hamba ni cukup bahasa sebenarnya. Ganya hamba datang ni dengan rendah diri kan nama nambah. Akhi, boleh kau cepat sikit kah? Aku mendengar lagi bini-bini belakang matu intro. Apa kau tunjuk atuk? Dia cukup berjam tangan tu. Kalau aku pakai jam, dia je berguna. Kenapa? Pasalnya, waktu tu seolah-olah terhenti ketika aku bersamamu. Mbak Adang, jangan sampai jantung mati yang terhenti olehku. Bah, sudah. Subhanallah. Kalau ini kita ni teruskan tah dengan yang bini-bini belakang itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalisa. Panggil saja Lisa. Influencer Ustaz. Duduk Lisa. Alhamdulillah. Influencer rupanya. Baik, kalau sekiranya untuk mempengaruhi yang baik-baik itu, tidak apa-apa untuk jadi influencer. Tapi berhati-hati sajalah dengan saya berbuli masa ni. Contohnya macam di Instagram, di Facebook. Okey? Baik. Kita ni sudah kenal nama kita ni masing-masing. Jadinya kita ni akan teruskan kita ni punya pembelajaran hari ini. Sorry lambat Ustaz. Kita ni Ustaz kah? Ustaz. Ustaz sudahkah kita Ustaz? Apa saja kita ajar? Apa saja ni belajar malam ni Ustaz? Sabar. Tarik nafas, hembus. Ustaz, kita ni sudah kenal nama kita ni masing-masing. Jadinya kita ni akan teruskan kita ni punya pembelajaran hari ini. Kita ni sudah kenal nama kita ni masing-masing. Jadinya kita ni akan teruskan kita ni punya pembelajaran hari ini. Sabar. Tarik nafas, hembus.
Ni baru juga akan mula. Kalau Winda, perkenalkan diri dulu di kelas. Ustaz, nama Ustaz Ammar. Oh, okey. Hello everyone. Namaku Jet Ang. Panggil saja Jet. I'm a non-Muslim and aku ini suka makan kembayau sajok. Boleh kau ikut belajar bahasa Islam kau, Ustaz? Kembayau sajok kah? Random tu. Tapi untuk join kelas Ustaz memang tak apa-apa. Memang dibolehkan. Ia terbuka untuk belia. Tapi Ustaz curious saja. Jet ni Chinese or... Bruneian. Benar kan tu? Cuba tanya tes dulu. Lepas orang kahwin, apa saja kau selalu buat? Menapau? Jangan baziran ni. Makanan apa yang kau makan masa bulan 7? Mata ucing, setung tutup. Kalau sekiranya makanan tinggal satu, kau makan untuk elakkan pembaziran atau indah? Inde, sekarang kena fikir aku terbarus. Muazzam, diam-diam je. Bahjat, silakan duduk. It's beautiful life, beautiful day. 내 여기서 나갔을 텐데. Beautiful life, beautiful day. Baik, kalau tidak apa-apa, kita ni sambung saja pembelajaran kita ni pada harian ya. Hari ini Ustaz akan bukakan topik tentang kesihatan. Kalau kita lihat pada masa ini, isu global penyakit coronavirus semakin berleluasa. Penyakit ini sebenarnya boleh kita ni sebut sebagai satu wabak. Ada dalam satu hadis ini menceritakan, Usamah ibn Zaid menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar bahawa suatu tempat itu mempunyai penyakit, yakni wabak, janganlah kamu memasukinya. Dan sekiranya kamu berada di dalamnya, janganlah kamu keluar daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. #stay at home, #jangan babal. #pay attention. Tapi, yang ingin Ustaz fokuskan untuk hari ini ialah mengenai kebersihan melalui perspektif Islam. Macam mana kebersihan ini boleh memberi kesan terhadap kesihatan kita ni. Ada juga terdapat dalam satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazafatu minal iman. Hadis riwayat Tirmizi. Apa artinya, Ustaz? Ustaz, kalau akan mau tahu, kebersihan ni, mandi, berwudu, atau wudu kan Ustaz? Artinya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman, Suib. Dede, kau tu pulangkan mengajar. Jangan hamba diajar. Ustaz, kebersihan itu Ustaz, setahu hamba Ustaz, sebahagian daripada iman Ustaz. Jangan ku diajar, sama je diikutkannya. Alhamdulillah, lurus Suib. Duduk. Jadinya kebersihan ini, ia berkesinambungan dengan seseorang yang bernama Islam. Sebab apa? Sebab Islam menggalakkan orang-orang untuk menjaga kebersihan di dalam dirinya. Ia punya makanan, sekelilingnya. Contoh, macam kerap mencuci tangan seperti yang kita ni buat ketika berwudu. Kalau makanan dalam panduan Islam, Ustaz? Baik, Islam ada banyak juga memberi panduan tentang permakanan. Contoh, Islam ingin menyuruh petani memakan binatang-binatang buas. Ada juga terdapat dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dhinabi minas siba'in fa akluhu haram. Artinya, setiap apa yang bertaring dan buas itu, maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Berkuku, buas. Macam buaya kah, Ustaz? Buaya juga kenapa kau lihat aku tu? Apa kan? Kebetulan time kau menyabut buaya itu, aku telakkan kau. Husnuzon, jangan terasa ke. Sudah, kamu ni kan bertengkar saja. Tapi, ada sebabnya kenapa kita ni kena suruh makan binatang buas. Sebab binatang buas ni ia punya daging karas dan dah bagus untuk penghadapan kita ni. Ia mengandungi toksin dan parasit yang tinggi. Jadinya orang Brunei lihat makan itu. Jangan semuakan diasak, semuakan dipajuh. Kan Islam sudah memberi panduan. Brunei ada masalah kesihatan kau, Ustaz? Ada Jet, kau puncak. Kenapa aku? Senyumanmu itu terlalu manis hingga ramai orang Brunei, David. Bukan.
Pasal gatalmu menggunung, itu ramai orang sakit jantung. Sibuk je. Semua akan dilawankannya. Aulah, berani gagah macam Sayyidatina Safiyah binti Abdul Muttalib. Alright guys. Tapi benar kata Muazzam tu. Diabetes adalah satu isu kesihatan di Brunei yang perlu kita ni bendung. Jadinya cakap pasal diabetes ni, Ustaz kan tekankanlah, ikutlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah terbukti mengikut kajian sains. Apa contohnya, Ustaz? Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita ni untuk makan bersama keluarga ataupun teman. Yang orang bedangan. Pasal apa? Pasal kalau bedangan ni ia boleh mengurangkan stres dan juga mengeratkan silaturahim. Ustaz, macam aku tu Ustaz. Kalau makan sentiasa berteman. Aku setuju tu, Ustaz. Suib sentiasa berteman, ditemani dengan kesunyian. Baik. Selain kurma, buah apa lagi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka? Ustaz, Aku tahu apa kau akan cakap. Kau akan cakap buah. Kau akan pick up line yang aku ni buah hatimu kan? buah delima Ustaz. Buah delima ni yang mempunyai antioksidan dan vitamin C. Baik untuk kesihatan lah. Husnuzon ukhti, jangan terasa kek. Alhamdulillah, lurus kata Muazzam tu. Salah satu buah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka adalah buah delima. Jadinya, sebenarnya banyak lagi amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin Ustaz kongsikan. Tapi masa anda mengizinkan, anda kenapa? Kalau sekiranya kamu ada pertanyaan ataupun soalan mengenai kesihatan melalui perspektif Islam, tanya saja Ustaz. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, Ustaz, tahu pulung pasal kesihatan ni Ustaz. Aku ajar dorang nanti Ustaz. Macam si Bonner ni. baik. Kita ni berdoa sajalah semoga Allah memberikan kita ni kesihatan yang baik agar kita ni mampu melakukan amalan dan juga ibadah kita ni dengan sempurna dan baik insya-Allah. Jadinya sebelum Ustaz tutup perbincangan kita ni, boleh dengan ni Ustaz berselawat Jadinya kita dijumpa minggu hadapan dan dengan pembelajaran yang seterusnya. Gumawa. Maksud Ustaz, terima kasih. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yo, ay, ay, ay. Kita semua punya impian yang belum pernah kau menjadi. Tidak semua yang kau impikan kau mampu untuk kau kecapi. Mungkin belum masanya, mungkin cuma fasanya. Mungkin ada yang lebih baik di sebalik semua masalah. Karena yang dibenci itu baik untuk kita, yang disuka itu tidak. Kita cuma melihat dengan dua mata yang buta pada yang tersirat. Yang dibuka itu mata hati. Jadi bising kata 2020, yang dilupa itu kan dicari. Bentangkan menuju ke jalan kembali. Bagaimanapun seluruh tenaga ini ku himpun. Kita tak henti bekerja tekun, hari ke hari terus mengutung. Dan aku berdoa pada Maha Esa, moga satu hari pohonku kan rimbun. Dan aku percaya bila aku percaya mengimbas kembali, aku kan tertidur. Thank you for watching our sitcom show. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar dan tauladan daripadanya. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang amanah. Nantikan.